bagi Tuhan yang sebenar serta untuk layak yang disembah. Mengucapkan kalimah syahadah dan mengakuinya ialah menunjukkan pengakuan tauhid manusia kerana mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Sebagai seorang Muslim, sememangnya sudah pasti bahawa kita perlu mengetahui kewujudan bagi sifat, zat dan perbuatan Allah. Tiada satu benda atau makhluk yang dapat menandingi atau mendahului kebesaran Allah. Walau bagaimanapun, akal manusia hanya mampu mengetahui kewujudan Allah, sifat kesempurnaan. Hal ini kerana akal manusia bersifat terbatas berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah semestinya tidak menyamai makhluk dan makhluk tidak menyamainya. Jalan yang tepat bagi mengenal Allah ialah melalui wahyu dan ma'rifatullah. Wajib mensifatkan Allah seperti yang Allah sifatkan dirinya berpandukan wahyunya iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, sifat Allah maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa dan sebagainya. Oleh itu, tidak boleh sewenang-wenangnya mensifatkan Allah dengan yang Allah tidak sifatkan dirinya. Sesungguhnya, Allah Subhanahu Wa Taala berlainan daripada makhluknya dengan segala sifatnya. Selain itu, tidak terdapat yang lain pada zatnya dan tidak terdapat zatnya pada sesuatu yang lain kecuali satu sifat tersebut menunjukkan atau membuktikan kesempurnaan sifat Allah. Malah, menafikan kekurangan sifat Allah, maka ulama membenarkannya. Tambahan pula, nama Allah dan sifatnya saling berhubung antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan iaitu Asma'ul Husna. Hal ini kerana nama-nama Allah menunjukkan kekayaan sifatnya yang sempurna. Dengan ini, hukum mengenal Allah adalah wajib dan hukum bagi mendalami ilmunya ialah fardu kifayah. Allah bersifat dengan kesempurnaan dan Allah Maha Suci dari sifat kekurangan dan kecacatan. Sifat zat Allah. Zat ialah sesuatu yang tidak mempunyai bentuk dan jisim. Ia tidak boleh digambarkan dengan apa-apa bentuk sekalipun. Jadi, apa itu zat Allah? Zat Allah merupakan bukti perwujudan menunjukkan adanya Allah. Zat Allah adalah miliknya yang mutlak dan berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan ketergantungan pada zat yang lain. Hal ini amat berbeza dengan makhluk yang memerlukan zat Allah untuk hidup. Persoalan, bagaimana untuk mengetahui hakikat zat Allah itu tidak dapat dijangkau dan dicapai oleh akal fikiran manusia kerana ia merupakan keterbatasan akal manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatillahi fa innakum lan takaddaru qadruhu. Bermaksud, fikirkanlah terhadap segala penciptaan Allah dan jangan kamu berfikirkan tentang zat Allah kerana kamu tidak dapat menjangkauinya. Seterusnya, apa itu pula sifat zat Allah menurut Aswajah dan bukan Aswajah? Sifat zat Allah menurut Aswajah antaranya ialah aliran Asy'ariyah, iaitu menjadi satu penegahan antara aliran Mutasyabbihah dan Mu'tazilah. Contohnya, ia berlawanan dengan aliran Mu'tazilah yang mana mereka dengan tegas mengatakan bahawa Tuhan mempunyai sifat. Selain itu, sifat zat Allah menurut bukan Aswajah pula ialah aliran Musyabbihah, iaitu ia berpegang pada nas-nas ayat atau hadis mutasyabbihat dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sifat-sifat zat Allah. Yang pertama ialah Al-Hayah, iaitu sifat hidup. Bentuk hidup manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan tidak sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah makhluk. Yang kedua ialah sifat Al-Qudrah, iaitu sifat pengkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengadakan perkara yang boleh digambarkan oleh akal yang sejahtera. Yang ketiga ialah Al-Basar, iaitu sifat melihat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Berbeza dengan manusia yang terbatas pandangannya, hanya boleh melihat perkara yang berwarna sahaja. Contohnya, manusia boleh melihat meja, manusia boleh melihat cawan, manusia boleh melihat gelas, tetapi manusia tidak boleh melihat suara, bau dan rasa. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala boleh melihat perkara-perkara tersebut. Yang keempat ialah Al-Iradah, iaitu sama seperti keinginan. Allah berkehendak terhadap perkara-perkara yang Allah kehendaki. Contohnya, Allah berkehendak untuk seseorang itu berkulit gelap. Allah berkehendak untuk dia datang daripada keluarga yang kaya. Allah berkehendak untuk dia datang daripada keluarga yang miskin.
Kita hanya mampu merancang. Sebagai seorang manusia, kita hanya mampu merancang. Namun, yang memberi penentuan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bersifat berkehendak. Dan yang terakhir ialah sifat as-sama', iaitu sifat pendengar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Berbeza dengan manusia yang terbatas pendengarannya dan memerlukan telinga untuk mendengar. Manakala perkara ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga seperti Al-Basar tadi. Ta'rif sifat perbuatan Allah. Makna sifat perbuatan Allah ialah ia membicarakan bagaimana hubungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba dan segala bentuk perlakuan sama ada baik atau buruk yang berlaku di bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang menunjukkan sifat perbuatan Allah. Apabila Al-Quran atau As-Sunnah menerangkan tentang af'al Allah, penerangannya berkait erat dengan hamba. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim, yang bermaksud dia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Begitu juga dalam ayat selepasnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang bermaksud yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadanya dan ingatlah dialah yang mentadbir segala-galanya. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang bermaksud sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Terdapat beberapa sifat perbuatan Allah. Yang pertama, Al-Muhyi, yang bermaksud Allah Maha Penghidup, iaitu Allah berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan semula makhluknya selepas kematian. Yang kedua, Ar-Razak, yang bermaksud Allah Maha Pemberi rezeki kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, Al-Khaliq, yang bermaksud Allah Maha Pencipta, iaitu Allah menciptakan seluruh isi alam ini tanpa cacat celah. Yang keempat, Al-Mu'iz, yang bermaksud Allah Maha memuliakan sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Yang kelima, As-Sami', yang bermaksud Allah Maha mendengar setiap perkara yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan yang terakhir, Al-Basir, yang bermaksud Allah Maha melihat setiap perkara yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sama ada baik ataupun buruk. Perbezaan sifat zat dan sifat perbuatan daripada zat atau satu erti yang berdiri pada zat. Sebagai contoh, sifat ilmu dan Tuhan yang maha mengetahui, dan contoh yang kedua, sifat hayah dan Tuhan yang maha menghidupkan. Manakala sifat perbuatan pula ialah sifat yang diambil daripada satu pengertian luar daripada zat Allah, seperti Al-Khaliq, yang bermaksud Tuhan yang maha mencipta. Antara contoh perbandingan sifat zat dan sifat perbuatan Allah ialah yang pertama, Al-Muhyi, yang bermaksud Tuhan yang maha menghidupkan. Adalah sifat perbuatan kerana ia tidak berdiri pada zat Allah, namun ia adalah kesan daripada sifat hayah yang bermaksud penghidup. Dan seperti yang kita ketahui, sifat hayah tersebut adalah salah satu sifat zat. Dan contoh yang kedua ialah Al-Mu'iz, iaitu yang bermaksud yang memuliakan, dan Al-Muzil yang bermaksud yang menghinakan. Ia adalah kesan daripada sifat zat Allah, iaitu iradah, berkehendak. Hal ini kerana Allah berhak untuk memuliakan sesiapa sahaja yang Dia kehendaki dan menghinakan sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Dan contoh yang terakhir ialah As-Sami', iaitu yang bermaksud Tuhan yang maha mendengar. Ia adalah salah satu sifat perbuatan dan kesan daripada sifat As-Sama', pendengar, kerana sifat As-Sama' itu adalah salah satu sifat zat Allah. Secara keseluruhannya, Allah memiliki sifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Dia yang mencipta makhluk-makhluknya dan mengembalikannya. Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia makdum, iaitu lain daripada sifat kudrat. Sesungguhnya, dialah Allah yang mempunyai zat yang wajibul wujud, iaitu wajib ada. Tambahan pula, Allah mempunyai alam malaikat, alam malakut, alam izzah dan alam jabarut miliknya, kekuasaan, kekerasan, penciptaan dan perintah. Ini jelas menunjukkan bahawa Allah bersifat maha besar dan berkuasa atas segala-galanya mengikut kehendaknya. Terdapat kelebihan atau hikmah yang umat Islam dapat sekiranya kita mengetahui sifat zat dan perbuatan Allah. Antaranya ialah dapat menambah lagi keyakinan kita terhadap kebesaran Allah serta meningkatkan rasa syukur. Ini kerana dengan mempelajarinya, kita dapat melihat betapa pelbagai penciptaan Allah yang sangat unik tanpa dapat difikirkan dengan akal manusia. Bagaimana ciptaan itu boleh terjadi.
Selain itu, secara refleks, kita akan berasa ingin melakukan atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi diri dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Oleh itu, wajiblah kita sebagai umat Islam untuk mengetahui beberapa hakikat ketuhanan Allah dan mentaatinya. Sesiapa yang percaya dan yakin dengan semua ini, maka dia selayaknya dikatakan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, sekiranya terdapat umat Islam yang menolak dan meragukan semua kenyataan ini, dia selayaknya termasuk dalam kategori tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ia akan menjadikannya sebagai kekufuran dan kefasikan yang hanya merugikan dirinya di dunia dan di akhirat. Natijahnya, hanya kepada Allah kita berserah dan kepadanya juga kita kembali.